A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi dalam sesi hari ini, sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 138. Insya-Allah muka surat 138, dan kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 82 sehingga ayat 90 insya-Allah. Jadi insya-Allah kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada bersama dengan saya di sesi pada pagi ini, moga-moga dapat membuka insya-Allah muka surat 138, bukan 137 yang salah sikit, yang 138 138 kita pada hari ini, iaitu daripada surah Al-An'am ayat 82 sehingga ayat 90 insya-Allah. Jadi hari ini kita akan melihat sambungan apa yang telah kita baca pada sebelum daripada ni, iaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita dalam muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 137 sebelum daripada ni. Sekarang 138 insya-Allah. Minta maaf ni kesalahan sikit pada skrin. Jadi hari ini kita akan lihat muka surat 138, iaitu sambungan daripada cerita Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim yang telah berdakwah kepada ayah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita telah melihat pelbagailah angkara, pelbagailah hujah-hujah yang telah diberikan oleh kaum Nabi Ibrahim ni terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita terus, insya-Allah moga-moga dapat memberi feedback lah tentang suara dan juga gambar pada hari ini insya-Allah. Jadi kita akan baca insya-Allah sedikit daripada permulaan ayat ini iaitu muka surat ini, permulaan muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Kita telah baca sebelum daripada ni tentang apa ni, Nabi Ibrahim ni dia telah berdebat dengan kaum dia. Jadi kaum dia ni mengatakan macam-macam, kamu ni Ibrahim tak takut ke kepada nanti bala bencana yang akan terkena kepada kamu ni kalau kamu ni tak sembah Tuhan ni. Jadi Nabi Ibrahim telah berhujah kepada mereka, aku patut takut kepada berhala tu, kamu sendiri tak takut kepada Allah, kamu tak kisah. Macam itulah seolah-olahnya dia berkatakan. Jadi ayat ini pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu pernyataan kepada kita orang-orang yang beriman semua, iaitu apakah bagaimanakah yang sepatutnya seorang itu mendapat keamanan, bagaimanakah sifat orang yang akan mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Adakah orang-orang yang akan sembah berhala itu akan mendapat keamanan? Macamlah berhala itu ada mempunyai power sangat yang boleh menyebabkan malapetaka kepada orang-orang yang tidak menyembahnya. Jadi inilah Allah SWT membuat satu ketetapan dalam ayat 82 yang akan kita baca ni, iaitu Allah SWT berkata, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum. Jadi kita tengok sini, walam yalbisu, yalbisu sini yalbisu. Yalbisu ni makna asalnya kalau ikutnya pakaian, memakaikan. Jadi orang-orang yang beriman dan mereka itu tidak memakaikan iman mereka. Iman ini bahagian atas, imanahum. Jadi artinya ialah mereka ini bukan iman mereka memakai, tapi memakaikan iman mereka bizulmen, dengan kezaliman. Apa artinya memakaikan iman dengan kezaliman? Jadi ketika ayat ini turun, adalah pada sahabat ni rasa takut. Takut apa kata? Dia kata takutlah kami sebab apa? Mana ada orang yang tidak ada dalam dunia ni orang yang beriman dan kemudian tidak ada kezaliman. Maksudnya dalam hati dia tak ada kezaliman, tak ada perasaan zalim dan sebagainya. Mana ada orang yang macam tu? Itu timbullah perasaan sahabat-sahabat yang jadi mereka pun mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka takutlah sebab Allah SWT kata hanya orang yang begini saja, ulaika lahumul amnu,
mereka sahajalah yang mendapat al-amnu. Al-amnu ni maksudnya keamanan. Keamanan apa? Maksudnya keamanan ialah keamanan, keselamatan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang ada zalim masih lagi beriman tapi mereka ni ada zalim dalam hati mereka ni, ada kezaliman, maka kalau macam tu mereka ni tetap juga tak selamat lah, maknanya tak selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila turun ayat ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui hadis, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis ni adalah satu hadis yang sangat sahih lah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan maksud zulmin di sini ialah maksudnya asyirku. Maksudnya az-zulmu maknanya asyirku. Iaitu apa? Jadi maksud ayat ni ialah apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Maksudnya kan. Jadi maknanya kalau tak ada syirik, mereka lah orang-orang yang mendapat keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah sebenarnya. Jadi apabila Nabi SAW menceritakan maksud dia macam tu, barulah sahabat-sahabat ni tenang. Barulah. Sebab apa? Sebab ertinya lah kami semua ni tak ada syirik. InsyaAllah kami tak ada syirik kan. Tapi kemungkinan kezaliman tu ada sedikit-sedikit kan, adalah hati. Jadi maksud zalim adalah maksud syirik. Jadi kesimpulan daripada ayat ni ialah orang-orang yang beriman dan betul-betul clear, bersih iman mereka ni, tak ada syirik, tidak ada bercampur baur dengan perkara-perkara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang sebenar-benarnya mendapat al-amnu. Al-amnu sini kan. Iaitu apa al-amnu? Iaitu keamanan daripada al-azab. Jadi apabila tu selesai itu, tenanglah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang yang tidak ada walaupun sedikit wa'auzubillah min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala ni menjauhkan daripada hati kita ni kalaulah ada perasaan-perasaan syirik yang tidak kita sedari. Gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat 83 kita tengok ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Jadi begitulah Allah Taala kata wa tilka hujjatuna, iaitu apa? Iaitu yang Allah Taala telah beri dah apa tilka ni maknanya itu itulah hujah-hujah kami. Hujah kami iaitu kami telah berikan di atas lisan Nabi Ibrahim AS ketika dia berhujah dengan kaum dia. Tengoklah bintang, tengoklah kejora, tengoklah kejora, tengoklah bulan, tengoklah matahari kan. Semua itu adalah hujah-hujah supaya kaum dia tu berfikir. Jadi semua tu Allah Ta'ala yang berikan kepada Nabi Ibrahim sebenarnya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata itu semua adalah hujah-hujah kami. Atainaha Ibrahim, yang kami bawa datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitulah kita sebenarnya kan, kita kena sedarlah kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala beri kebijaksanaan pada kita. Kadang-kadang keluar daripada kita yang kita kalaulah kita sendiri kita tak mampu untuk berfikir dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah memberikan kepada kita ilham, memberilah kepada kita sehingga kita ni boleh bercakap. Kalau kita dulunya tak boleh nak explain satu benda tu, kadang-kadang tak nampak Islam kan. Jadi sebab itulah insya-Allah kan, apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita ialah kita ni berusaha sedaya upaya mengikut kemampuan kita. Kadang-kadang apa yang kita cerita tu orang tak faham. Kita nak sampaikan Islam tapi orang tak faham. Jadi semua tu adalah kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi even Nabi Ibrahim pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu adalah hujah kami. Tengok kan, maknanya kan bukannya datangnya daripada otak Nabi Ibrahim, pemikiran Nabi Ibrahim dan sebagainya, tapi datang tu daripada wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim sehingga dia boleh bercakap macam tu kepada kaum dia. Ala qaumihi, hujahnya ke atas kaum dia, narfa'u darajatin. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat. Darajat apa? Darajat min man nasha. Sesiapa saja yang kami kehendaki. Jadi maknanya kepada sesiapa, walaupun kita zaman sekarang ni kan kita tak adalah kan wahyu, tak adalah kan daripada Allah SWT. Kita ni dah bukan Nabi, kita ni bukan Rasul kan. Tetapi Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah SWT masih boleh memberi ilham kepada kita kan. Iaitu dengan sebab itulah dalam hadis Nabi SAW kan, ihfazillah yahfazka. Nabi kata yang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Abbas,
Nabi SAW kata, nasihat dia, ya gulam, kamu jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Begitulah juga dalam hadis yang lain, Nabi katakan, sesiapa yang mana dia tu bersama dengan Allah, maka dia tu Allah SWT akan jaga dia. Jadi begitulah seterusnya, kita boleh faham daripada ayat ni kan, Allah Ta'ala ni boleh mengangkat, narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Maknanya Allah SWT boleh mengangkat siapa-siapa saja yang dikehendaki, termasuklah kita kan. Kalau kita, jadi oleh kerana carilah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan cari keredaan manusia. Sebab apa? Manusia ni tak boleh mengangkat manusia. Manusia bolehlah kita nampak macam, oh dia mengangkat orang ni, memberi pangkat benda dan sebagainya, memberi kehebatan dan sebagainya, tapi itu hanyalah luaran saja. Yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang boleh mengangkat dan menjatuhkan seseorang itu kan. Inna rabbaka hakimun alim. Allah itu maha hakim. Maha hakim di dalam segala pentadbirannya, iaitu mempunyai hikmah dalam segala pentadbirannya. Alimun, mengetahui dengan apa yang berlaku pada hamba-hambanya. Seterusnya kita tengokkan ayat seterusnya, itu ayat 84 ni. Ayat 84 ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina. Maknanya selepas daripada tu, selepas daripada selesai semua tu, maka Allah Ta'ala ceritakan sedikit sebahagian daripada cerita Nabi Ibrahim ni di sini, ada di tempat lain. Sekarang ni kita berada di surah Al-An'am. Jadi tak semua perkara tentang Nabi Ibrahim diceritakan dalam surah Al-An'am ini. Ada banyak lagi dalam surah Hud, ada dalam surah Ibrahim, ada dan sebagainya lah kan. InsyaAllah nanti kita, bila kita lalui Al-Quran tu, kita akan jumpa lah, kita akan tengoklah bagaimana kan Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak lagi menceritakan tempat lain tentang Nabi Ibrahim AS. Jadi selepas daripada dia tu, selepas daripada dia berhujah, mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya, lahu wa wahabna lahu, kami berikan kepadanya Ishaq. Jadi Allah Taala berikan anak, kemudian memberikan Yaqub. Jadi kalau ada orang tanya kat sini kan, mana Nabi Nabi Ismail? Tak ada pun Nabi Ismail disebut sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Di tempat lain disebutkan Nabi Ismail. Jadi maknanya tak semua benda, kita katakan tak semua benda Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini kan, di dalam ayat ni. Jadi sebab itulah untuk faham Quran ni kita campur-campur semua. Kita tak boleh faham lah sebahagian saja dan kemudian kita berhujah dengan ayat itu bahawa tidak ada Ismail di sini, contohnya lah kan. Itu adalah cara yang tak betul lah. Begitu juga dengan hadis Nabi. Hadis Nabi, kalau kita nak faham hadis Nabi pun kita kena faham, bukannya ambil sedikit kemudian kita faham hadis itu, tapi sebab apa? Dia melengkapkan di antara satu sama lain. Jadi Al-Quran melengkapkan di antara satu sama lain, sebab itulah kita kena ambil semua sekali, seketul. Dan begitu juga hadis. Jadi hadis dan juga Al-Quran dia kena combine together. Tengok kan, ada kadang-kadang dia nasakh, ada kadang-kadang dia mansukh, ada kadang-kadang hukum ni lebih dahulu, ada hukum ni kemudian kan, hukum ni dipakai, hukum ni tak terpakai lagi dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan cara lah kan dalam kita nak mempelajari Quran ataupun mempelajari hadis. Jadi Alhamdulillah, dengan usaha kita sedikit ni, insyaAllah moga-moga Allah SWT lah beri kepada kita, kalau kita sempat, kalau ada disebutkan oleh para ahli tafsir, maka kita akan sebutkan insyaAllah kalau ada perkara-perkara yang begini. Jadi Allah SWT kata selepas daripada itu diberikan kepada Ibrahim, wa wahabna lahu li Ibrahim, di sini Ishaq, iaitu anak, dan kemudian wa Yaqub, dan kemudian anak kepada Ishaq ni ada pula penama Yaqub. Kemudian kullan hadaina, semua tu kami berikan, kami beri hidayah kepada mereka. Tu habis kat sini kan, makna anak dia ini. Dan selepas daripada itu ada lagi anak Nabi Yaqub AS, iaitu Yusuf AS. Tak disebutkan di sini kan, disebutkan selepas daripada itu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan wa nuhan hadaina min qablu. Allah Ta'ala kata sebelum daripada itu kami beri hidayah pula kepada Nuh. Sebelum daripada itu, sebelum daripada mana? Iaitu sebelum daripada mereka, sebelum daripada mereka semua ni, Allah Ta'ala dah beri hidayah kepada Nuh, iaitu dia tu menjadi seorang rasul. Hadaina min qablu, sebelum daripada itu, wa min zurriyatihi, dan kemudian daripada zuriatnya. Daripada zuriat siapa ni? Kalau kita katakan, iaitu daripada zuriat, dia kata, mengikut ahli tafsir kata, dan daripada zuriat Nuh AS. Ini ialah Nuh AS. Jadi daripada zuriat Nabi Nuh ni diberikan ramai lagi selepas daripada itu. Maknanya kalau ikutnya semua itu adalah daripada zuriat Nabi Nuh lah kan. Kita tengok kan, Nabi Ibrahim pun, Nabi Yaqub pun, Nabi Ishaq pun dan sebagainya. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan, tengok ni, Dawud, Allah Ta'ala sebut nama. Sebab itulah kita ni, Allah Ta'ala sebutkan nama-nama dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah kita yang kita kata timbulnya lahir 25 Rasul tu yang wajib dipercayai, itu ialah kerana semua nama-nama tu adalah nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala, kita tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan Dawud dan kemudian Sulaiman, anak kepada Nabi Daud, iaitu Nabi Sulaiman, wa Ayyub. Wa Ayyub. Selepas daripada itu Allah Ta'ala beri pula kan, iaitu Ayyub.
Kemudian selepas daripada itu siapa lagi? Wa Yusufa. Yusufa anak anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam, wa Musa, iaitu keturunan lagi daripada Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu Nabi Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami minta maaf wa kadzalika najzil muhsinin, iaitu sebagaimana kami telah maksud ayat ni, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah balas mereka semua ni, maknanya balas dengan kebaikan, balas dengan syurga, balas dengan semua kan, maka begitulah juga Allah Taala kata najzil muhsinin, kami akan balas orang-orang yang muhsin. Maknanya orang muhsin tu ialah ihsan lah, kita kata kan, perkataan ihsan, orang-orang yang melakukan ihsan, maka kita panggil dia muhsin. Jadi muhsin ni maknanya, kalau kita terjemahnya, maknanya orang yang baik lah kan tapi maknanya orang yang baik yang lebih lah kan. Sebab apa? Dalam definisi ihsan yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah, engkau menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya engkau melihat dia. Kalau kau tak dapat an ta'budah ka'annaka tarahu, kalau kau tak dapat merasai bahawa kau melihat Allah, memang tak boleh lihat Allah kan, tapi merasai maka rasailah kan bahawa Allah Ta'ala tu melihat kamu. Jadi kalau ada perasaan maknanya muraqabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, itu maka kita telah dapat sampai kepada muhsin. Jadi Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang muhsin ni sebagaimana Allah Ta'ala membalas. Kita tengok ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta maaf sekejap jadi seterusnya ialah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ayat seterusnya, iaitu ayat, kita tengok sekarang ayat 85 insya-Allah wa Zakaria wa Yahya. Allah Taala terus menyebutkan nama-nama rasul-rasul selepas daripada itu, iaitu siapa? Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa, kemudian Ilyas. Inilah kita kata walaupun setengah-setengah daripada nabi-nabi ni tidak disebutkan oleh Allah SWT secara detail kan dalam Quran kan, Allah Ta'ala sebut secara kadang-kadang sepintas lalu saja. Ada setengah-setengah daripada mereka ni Allah Ta'ala cerita dengan panjang. Seperti Nabi Zakaria ada panjang sikit kan. Kemudian Yahya sedikit saja, tak banyak. Kemudian Nabi Isa AS banyak Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Nabi Musa banyak dalam Quran. Tapi Nabi Ilyas sedikit saja kan. Dan dikatakan Nabi Ilyas ni adalah anak saudara kepada Nabi Harun. Alaihimussalatu wassalam. Tapi siapa pun, apa pun, itu adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli tafsir. Jadi kita katakan seterusnya kullun. Allah Subhanahu Wa Taala sini ialah kata kullun minas solihin. Semua mereka itu adalah daripada orang-orang soleh. Itu semua mereka ni. Mereka mana ni? Iaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 86 kita tengok wa Ismaila. Allah Taala sebut kan, dah ada sekarang Nabi Ismail. Tapi tadi Allah Taala tak sebut. Jadi Allah Taala sebut, ada hikmahnya. Kenapa tidak disebut di sini, kemudian diceritakan kemudian tu kan, wa Ismaila wal Yasa. Kemudian Allah Taala kata wal Yasa, kemudian wa Yunusa wa Lutan wa kullam faddalna 'alal alamin. Semua tu Allah Taala katakan dengan Nabi Lutnya, Nabi Yunusnya, Nabi semua tu, wa kullan, semua tu faddalna, kami lebihkan mereka itu semua tu 'alal alamin. Maknanya mereka tu mendapat kenabian, mereka tu mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala beri kelebihan kepada mereka kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga insya-Allah kan akan memberikan kelebihan kepada kita semua insya-Allah dengan usaha daripada kita. Walaupun kita tak dapat capai kepada tahap nabi-nabi, tapi kita boleh menjadi orang-orang yang soleh insya-Allah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lepas daripada wa min abaihim wa zurriyatihim, dan selepas itu kan, dan daripada abaihim, daripada ayah-ayah mereka, wa zurriyatihim, dan juga zuriat mereka. Jadi min di sini ulama kata ialah min ni litab'id. Litab'id ni maksudnya ialah min di sini min ni wa min tab'id ni maknanya sebahagian, bukan maknanya daripada
tapi maksudnya ialah sebahagian maksudnya. Sebab min ni ada macam-macam jenis dalam bahasa Arab kan. Jadi min sini tabi'i maksud kenapa? Kerana ada di antara ayah-ayah mereka, ada di antara zuriat-zuriat mereka, ada di antara saudara-saudara nabi-nabi yang di atas itu yang tidak Islam. Gitulah maknanya. Jadi sebab itulah ulama-ulama kata min di sini adalah min lit tabi'i, itu menunjukkan sebahagian daripada ayah-ayah mereka, sebahagian dari sebagaimana kita tengok, kita baca ayah Nabi Nuh alaihi salam, alhamdulillah setengah-setengah, tapi ada ayah Nabi Ibrahim sebagai contohnya kan, dia tidak mau beriman kan. Jadi menunjukkan bahawa bukan min sini lah, bukan semua tapi sebahagian daripada ayah-ayah mereka dan juga zuriat-zuriat mereka, keturunan. Jadi sebab itulah maknanya kita katakan bukan semua keturunan Nabi dan sebagainya itu akan jadi, kadang-kadang setengah tu keturunan Nabi tapi tak bagus kan. Jadi maknanya sebahagian, Allah Ta'ala dah katakan sebahagian daripada zuriat-zuriat mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum, dan kami pilih mereka. Ijtabah maknanya ialah al-mukhtar, maknanya kalau kata orang nama mujtabah artinya ialah orang nama mukhtar, sama dia. Wajtabainahum, dan kami pilih mereka, wahadainahum, dan kami beri hidayah kepada mereka, ila siratim mustaqim, iaitu di atas jalan yang benar, itu atas jalan Islam lah. Seterusnya daripada itu Allah SWT kata zalika hudallah, iaitu jalan yang nabi-nabi itu berada tu. Itulah dia jalan-jalan hudallah, petunjuk Allah SWT. Maknanya pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa AS, itulah dia orang telah mendapat hidayah daripada Allah. Pengikut Nabi Musa yang betul-betul pada zaman Nabi Musa, maka itulah di zaman sekarang semua mestilah mengikut petunjuk Islam, iaitu daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah SWT kata zalika hudallah, itu semua tu adalah merupakan petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha' min ibadihi. Ya Allah Ta'ala beri petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Tapi kalaulah Allah Ta'ala kata walau asyraku, tengok kan, kalaulah mereka ni syirik, maknanya tak kira siapa-siapa saja, mereka ni zuriat ke nabi-nabi ke, mereka ni ayah nabi-nabi ke, mereka ni saudara nabi-nabi ke dan sebagainya, walau asyraku. Kita tengok kan, Abu Talib, siapa dia? Bapa saudara Nabi, macam bapa lah kan, abak lah macam kan kalau dalam bahasa Arabnya. Ataupun lah kalau kita kata siapa lagi kan, kita kata Nabi tak ada adik-beradik kan, keturunan Nabi kan, ataupun siapa-siapa lah kan jadi saudara mara kepada ayah-ayah bapa saudara Nabi lah kan, banyak lagi kan, sebagai contohnya kan Abu Lahabnya dan sebagainya. Adakah mereka tak beriman? Bukan sekadar tak beriman, mereka ni menentang lagi Nabi kita SAW. Jadi Allah SWT kata sini walau asyraku, kalau mereka tu syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apa hukuman dia? Hukuman daripada Allah ni apa? Kalau mereka ni syirik, kalau mereka syirik, habita, gugur maknanya. Jadi sebab itulah kita kata kat sini kan, siapa-siapa yang murtad, siapa-siapa yang telah syirik kan, asalnya elok, tiba-tiba mereka ni syirik, balasannya sangat dahsyat kan. Iaitu apa? Antaranya yang kita tak nak tu, apa benda? Iaitu akan gugurlah semua amalan-amalan baik yang mereka lakukan. Amalan jahat masalahnya tak gugur, masalahnya amalan baik yang akan gugur tu kan. Habita anhum ma kanu ya'malun, apa yang mereka dah lakukan dulu kebaikan, jadi tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala kata ulaikal lazina atainahum alkitab, itulah semua yang kami telah berikan kepada mereka alkitab. Alkitab sini bukanlah satu kitab tapi maksudnya ialah al-kutub, maksudnya iaitu kitab-kitab bukan kitab sini ialah kitab satu bukan. Tapi Allah Ta'ala kata dah berikan kepada mereka tu apa? Nombor satu alkitab. Kitab-kitab seperti kita tahu 4 yang masyhur kalau kitab tu kan, kitab Tauratnya, kitab Zaburnya, kitab Injilnya kan, dan juga Al-Quran. Kemudian wal hukma, tengok kan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni apa? Al-hukma. Hukma ni ialah hikmah, kebijaksanaan. Makna semua nabi, sebab itulah kita kata nabi-nabi semua ni bersifat dengan sifat fatonah. Fatonah ni makna amanah, fatonah tu makna kecerdikan. Daripada zaman tu, pada zaman tu orang yang paling cerdik itulah yang Allah Ta'ala akan ambil jadi rasul. Allah Ta'ala jadikan mereka ni orang yang paling cerdik sekali, bukan orang yang paling tak pandai, tak tahu. Tak, mereka paling cerdik. Cerdik ni tak mesti masuk universiti kita kena ingat juga kan. Bukan mesti belajar tinggi. Cerdik ni cerdik, dia ni adalah orang yang mempunyai hikmah kan. Sebab itulah orang yang mempunyai hikmah kita panggil dia hakim. Hakim dia orang yang mempunyai hikmah. Kemudian wan nubuwata, Allah Ta'ala berikan kitab, berikan kepada al-hikmah kepada mereka, dan berikan an-nubuwah, kenabian. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulama-ulama tafsir kata kat sini, iaitu apa kan?
kalaulah fa'in yakfur biha haula sini ialah fa'ilah kita kata kan, kalaulah mereka-mereka ini kafir dengannya, dengan nabi-nabi, dengan apa, dengan kitab semua tu kan, kalaulah mereka ini kafir dengannya, maka Allah Ta'ala kata faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin, kami akan wakilkan, kami akan serahkan, kami akan berikan kepada siapa? Biha, dengan perkara-perkara yang atas tu, qauman laisu, kepada orang lain yang laisu biha bikafirin, yang mereka tu tak kafir. Jadi dalam ulama tafsir kata, jalan lain dia kata ialah, kalau orang-orang Mekah ni tak nak beriman, maka Allah Ta'ala boleh beri kepada orang lain untuk beriman, iaitu siapa? Orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, orang-orang Ansar, dan kemudian orang-orang Muhajirin. Maknanya orang lain, kamu tak nak sudah. Macam itulah kamu kan. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak penting kamu tak terima tu kan. Kamu jangan rasa kamu ni mengefek Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kan. Tak memberi mudarat apa-apa kepada Allah. Allah Ta'ala boleh gantikan orang lain dengan ganti. Tengok kan, jadi Allah Ta'ala kata fa'in yakfur, kalau kamu kufur dah, kalau minta maaf, kalau haula ni kufur, maka kami akan beri kepada kaum lain yang mereka mana mereka itu tidak kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya insya-Allah ayat yang terakhir yang akan kita baca pada pagi ini, iaitu ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan tadi tu, iaitu orang-orang yang Allah Ta'ala gantikan. Kalau sikutnya ialah dalam tafsir kata, iaitu orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepada mereka itu dengan petunjuknya. Maka dengan petunjuk itu hendaklah kamu iqtadih, kamu ambillah ikutan. Jadi sebab itulah daripada ayat ni lah kita katakan kita ambil ikutan kan. Yang Nabi SAW pun berkatakan ashabi kan nujum, sahabat aku ni seperti bintang-bintang kan. Maka siapa-siapa yang nak mengambil apa-apa daripada aku, Nabi sebagai kuduah kan, tetapi selepas daripada Nabi tu boleh ambil lah daripada para sahabat kan. Jadi sebab itulah sehingga setengah-setengah daripada ahli-ahli mujtahid kan, seperti Imam Malik dan sebagainya, telah mengambil bahawa apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi tu, di Madinah tu, amal ahli Madinah dipanggil kan, adalah merupakan menjadi hujah di dalam hukum. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis dan sebagainya. Sebab apa? Bagi Imam Malik dia kata orang-orang yang berada di Madinah itu, iaitu anak-anak para sahabat, mereka ini tidak akan melakukan satu perkara, melainkan perkara itu adalah diambil daripada ayah-ayah mereka, iaitu para sahabat. Jadi sebab itulah berdasarkan juga kepada ayat ni, fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka itu hendaklah kamu ikut dia iqtadih. Qul la as'alukum, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, tidak adalah semua perkara ni kan, in huwa, apa yang aku buat ni, illa zikra lil alamin, melainkan adalah bukan hanyalah nak memberi peringatan kepada alam. Jadi kalau kamu tak nak ikut, apa aku nak buat kan? Aku bukan minta upah pada kamu. Jadi yang kamu ni rasa susah hati sangat, rasa nak marah sangat kepada aku ni, kenapa? Gitulah seolahnya kan. Aku tak minta upah kepada kamu kan, aku tak menyusahkan kamu pun, tapi kenapa kamu nak marah sangat pada aku kan? Aku nak berperingatan je, nanti kamu kata pula aku tak peringatkan kamu dan sebagainya kan, bila tiba di akhirat kan. Jadi sekarang Nabi telah menyampaikan, Nabi telah memperingatkan kita melalui hadis-hadis yang kita jumpa, melalui apa Quran yang telah disampaikan kepada kita kan. Kita dengar, kita ada Quran sama dengan apa yang didapati oleh Nabi, oleh para sahabat dulu, Quran ni jugalah. Maka sepatutnya kita lah mendapat pengajaran daripada semua yang ada pada kita ni, insya-Allah. Yang penting ialah kita berusaha untuk memahaminya, insya-Allah, dan apa yang kita lakukan ini adalah sebahagian daripada usaha yang kita mampu lakukan, insya-Allah. Setakat itulah saja, insya-Allah, sesi kita pada kali ini, iaitu pada muka surat 138. Insya-Allah jumpa lagi di muka surat 139 dalam sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.